Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam video perkara kali ini di mana saya akan menerangkan mengenai exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29 iaitu untuk ambilan Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA. Bagaimana dengan persiapan anda setakat ini? Sudah dapat tak info-info penting yang saya kongsikan dalam section A yang 2 hari lepas? Okay, saya harap anda dapat membuat persiapan exam ataupun buat nota dengan lengkap dengan menggunakan topik-topik hot yang saya kongsikan dalam video tersebut. Kalau anda belum menonton video section A tersebut, anda boleh buat demikian dengan klik link yang saya sediakan di bawah video ini di ruangan description. Okey, anda boleh tonton video tersebut terlebih dahulu sebelum lihat video ini sebab saya nak anda nampak flow ambilan flow exam anda pada kali ini. Kalau anda skip section A dan fokus section B, anda akan terlepas banyak info-info penting. So, anda boleh tengok video tersebut terlebih dahulu, tonton video section A terlebih dahulu sebelum tonton video ini. Okey. Bagi anda yang baru, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notification setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Untuk pengetahuan anda, channel ini, channel Empire Kejaya, banyak menghasilkan video-video untuk membantu calon exam SPA seperti anda dan juga tips untuk menghadapi temuduga, tips penulisan resume dan sebagainya. So, pastikan anda klik butang subscribe dan juga butang loceng yang ada di sebelahnya. Okey, jom kita teruskan mengenai section B, exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Okey, info penting section B, exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Sebelum saya sentuh mengenai section B, saya nak explain terlebih dahulu mengenai format exam. Sebab saya ada banyak dapat pertanyaan di email, di WhatsApp, di Telegram yang masih ada lagi yang kurang faham mengenai format exam yang bakal diadakan. Okey, untuk pengetahuan anda, exam ini akan diadakan pada 19 Mac tahun 2021 jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dia ada dua section. Section A, pengetahuan am, di mana anda diberi masa 25 minit untuk menjawab 30 soalan. Dan section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, dalam video pada kali ini, saya hanya fokus kepada section B sahaja. Kalau anda belum lagi tonton video section A, di mana saya ada explain mengenai topik-topik hot ataupun topik-topik penting yang bakal ditanya dalam section A, pengetahuan am, anda boleh buat demikian dengan klik link yang saya letak di bahagian description. Okey, dari kali ini saya hanya akan explain mengenai section B. Section B ni anda lihat sendiri, dia ada 20 minit, 20 soalan. So, lebih kurang 1 minit satu soalan. So, sekiranya anda spend satu soalan tu lebih daripada 1 minit, di mana anda akan ada masalah untuk selesaikan kesemua 20 soalan yang ada dalam section B ini. Okey, jom kita teruskan. Okey, section B, exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Okay, dalam section B ini, dia terpecah ataupun dia terdiri daripada dua pecahan. Okey, dua pecahan utama. Okey, apa pecahan tu? Okey, pecahan pertama. Pecahan pertama adalah pengertian ataupun dan kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda akan diuji kefahaman anda terhadap petikan esei yang diberikan. Anda mungkin diberi 3 hingga 4 perenggan esei dan anda akan diuji kefahaman anda terhadap artikel yang diberikan. Okey, pertanyaan dalam artikel ini, dalam kefahaman ini, dia ada dua. Sama ada kefahaman terhadap esei yang diberikan ataupun grammar dalam esei tersebut. So, ada banyak perangkap yang ada dalam pecahan pertama ini. Ya, anda boleh ditanya dari segi kefahaman dan juga grammar bahasa Inggeris. Okey, antara tips penting untuk atasi pecahan pertama ini, saya nasihatkan anda supaya baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel. Sebab
bila anda dah baca soalan, dalam fikiran anda dah ada idea apa yang anda nak cari dalam esei tersebut. Anda kena ingat session B ini anda hanya ada 20 minit. So kalau anda spend terlalu banyak masa dengan baca keseluruhan esei itu, saya takut anda takkan ada masa yang cukup untuk habiskan untuk jawab soalan seterusnya, untuk jawab 20 soalan dalam session B ini. Okey, so untuk menjimatkan masa, saya nasihatkan anda supaya baca soalan terlebih dahulu, kemudian terus cari jawapan dia dalam petikan tersebut. Okey, saya anda faham Okey, contoh soalan section pecahan pertama. Okey, anda melihat di sini anda diberi 3 perenggan esei dan beberapa soalan untuk menguji kefahaman terhadap petikan yang diberikan. So kalau lihat di sini, anda boleh baca soalan terlebih dahulu, kemudian terus cari jawapan yang ada di dalam pecahan ataupun dalam esei yang diberikan. Okay, ini untuk menjimatkan masa anda. Okay, ini untuk pecahan yang pertama. Kalau lihat di sini soalan dia boleh diuji dari segi kefahaman yang nombor 1 ni, dan juga nombor 2 ni dia uji coran grammar. So anda boleh expect soalan dalam session B ni ada campuran kefahaman dan juga campuran grammar. Okay, ini untuk pecahan yang pertama. Kemudian untuk pecahan yang kedua, ni dia lebih simple bagi setengah orang, sebab dia soalan grammar English sahaja. So dia mungkin tidak akan memberi masalah kepada mereka yang biasa menggunakan bahasa Inggeris, sama ada di tempat kerja ataupun bersama kawan-kawan ataupun selalu membaca novel-novel bahasa Inggeris. Antara perkara yang diuji dalam pecahan kedua ini adalah segi noun, pronoun, adjektif, verb, adverb dan sebagainya. Okey, pecahan kedua ini banyak merangkap ramai calon, sebab ramai yang anggap grammar ni mudah. Okey, ramai yang anggap mudah. Tetapi untuk pengetahuan anda, jawapan yang diberikan ataupun pilihan jawapan yang diberikan itu adalah hampir sama. Okey, A, B, C dan D itu kalau anda baca sekali imbas, memang jawapan dia sama. So hanya mereka yang mahir dalam grammar bahasa Inggeris ini akan dapat menjawab dengan pantas dan tepat. Okey, sebab session B ini tujuannya adalah untuk membunuh ramai calon. Sebab mungkin ramai yang anggap session B bahasa Inggeris saja, mudah saja, senang saja, kan? Tetapi kalau anda terlalu yakin, terlalu overconfident, memang akan ada masalah untuk jawab pecahan yang kedua ini. Okey, serana jelas pecahan yang pertama dan juga pecahan yang kedua. Ulang balik. Pecahan pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris. So saya nasihatkan anda supaya baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel. Okey, kemudian pecahan kedua adalah berbentuk grammar bahasa Inggeris. So anda perlu mahirlah dalam segi noun, pronoun, adjektif, verb dan adverb dan sebagainya. Sekarang cuba buka balik buku-buku PMR, buku-buku SPM dulu dan mahirkan semula grammar anda. Alright. Okey, ini adalah merupakan antara perkara yang anda perlu tahu, sebab keempat-empat perkara ini adalah merupakan perkara yang confirm akan keluar, yang selalu ditanya dalam exam. Okey, anda perlu faham segi pronoun. Okey, noun. Okey, pronoun ni adalah he, him, he, her, we, us. Okey, noun ni kata benda. Anda perlu faham ni one box, two box, macam mana di conversion dia, dan juga verb, kata kerja, dan juga adjektif. Okey, ini keempat-empat perkara ini adalah perkara yang selalu ditanya dalam section B ini. So pastikan anda baca, study dan mahirkan diri anda dan banyakkan buat latihan untuk meningkatkan kemahiran anda dalam bahasa Inggeris ini. Saya faham mungkin setengah anda yang dah lama tinggalkan bahasa Inggeris,
last guna masa sekolah dulu kan. So mungkin anda dah 5 tahun, dah 10 tahun tinggal kan. So saya nasihatkan anda untuk lepas session B ini, anda perlu buat latihan yang banyak untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris anda. Okay, jelas session B ini. Kalau anda kurang jelas, anda boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Nanti saya akan menjawab seberapa pantas yang boleh. Okay. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, kita ada keluarkan koleksi soalan exam untuk membantu anda buat latihan. Sebab hanya mereka yang buat latihan yang seberapa banyak yang boleh, anda akan nampak pattern soalan exam SPA tu. Sebab semua exam SPA ni dia patternnya lebih kurang sama. Sama ada exam pegawai takbir, penolong pegawai takbir, penolong pegawai petanda awam ni, dia punya skop dia lebih kurang sama. So sekiranya anda buat latihan yang banyak, anda akan nampak bentuk soalan dia dan akan membantu anda untuk lebih yakin jawab exam pada 19 Mac nanti. Okey, sekiranya anda dapatkan koleksi soalan ini yang berwarna merah dan kuning ini melalui link yang saya beri ini, www.tipskerjaya.com/rela, saya akan beri anda satu nota percuma, nota khas untuk penolong pegawai pertahanan awam. Okay, dalam nota ini ada nota-nota yang penting untuk pengetahuan am. So anda tak perlu dah cari di merata tempat. Saya akan beri ini secara percuma, di mana dalam nota ini saya dah compile beberapa topik penting dalam section A, iaitu pengetahuan am, untuk anda ulang kaji, dan anda juga boleh gunakan nota ini semasa exam nanti. Sebab exam nanti exam online kan. So anda boleh buka nota dan cari jawapan yang ada di dalam nota yang saya beri ini secara percuma. Okey, nota percuma ini khas kepada mereka yang dapatkan melalui link yang saya beri ini saja. Kalau anda dapatkan melalui link yang lain, anda tidak akan dapat nota percuma ini. Okey, saya ulang, anda perlu dapatkan nota percuma ini melalui link yang saya beri ini, www.tipskerjaya.com/rela. Alright, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Bagi anda yang belum lagi join Telegram, channel Telegram khas untuk penolong pegawai pertahanan awam grade KP29, anda boleh berbuat demikian dengan klik link ini yang saya tinggalkan di ruangan description. Di mana dalam channel ini saya banyak berkongsikan nota-nota dan juga contoh-contoh soalan untuk membantu anda membuat persiapan exam dengan lebih baik. Okay, dalam channel ini saya berikan secara percuma sahaja. Namun kalau anda tidak ada Telegram di handphone, tak perlu risau, anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya juga akan kongsikan contoh soalan dan nota terus melalui email anda. Okay, klik link ini, link yang saya beri ini, dan juga ada di ruangan description. Anda boleh masukkan nama dan email, dan nanti saya akan kongsikan contoh soalan dan juga nota melalui email. Okay. Alright. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Mungkin saya akan adakan satu sesi soal jawab soal live, di mana anda boleh terus tanya kepada saya direct semasa sesi live tersebut. Okay, sesi live ini mungkin saya adakan pada minggu hadapan, sama ada hari Isnin atau hari Selasa. Okay. Alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Nanti saya akan inform lah bila saya akan adakan sesi live tersebut. Okay, tunggu saja di ruangan, tunggu saja di channel Telegram. Nanti saya akan inform di dalam channel Telegram. Okay, alright, anda memang terbaik. Assalamualaikum.